Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Nama saya Umi Raimi binti Ibrahim, nombor metrik A167771 dan pada petang ini saya akan membentangkan projek akhir iaitu yang bertajuk Perancangan Pengangkutan Bandar di Marang. Kursus ini adalah LMCP 2502 iaitu Citra Asas Pengangkutan Bandar di bawah penyeliaan pensyarah iaitu Profesor Datuk Insinyur Dr. Riza Atik Okir Rahmat. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang sejarah Bandar Marang. Asal-usul nama daerah Marang adalah daripada nama seorang peniaga iaitu bernama Ma, dan beliau merupakan berketurunan Cina yang sangat terkenal pada masa dulu. Ma, beliau tinggal di Kuala Sungai Marang dan merupakan seorang pengusaha hasil laut yang dikeringkan seperti ikan dan sotong. Pada masa itu di rumah beliau terdapat banyak tempat jemuran hasil-hasil laut tadi yang dipanggil sebagai rang oleh penduduk tempatan. Dipercayai oleh kerana banyaknya rang itu dan terkenalnya pengusaha Cina yang bernama Ma tadi, maka terbitlah nama Marang. Marang merupakan sebuah daerah yang terletak di Negeri Terengganu, Malaysia. Marang menjadi tempat perhentian untuk menyeberang ke Pulau Kapas, Pulau Redang, Pulau Gemir dan lain-lain. Marang terletak di tepi laut Cina Selatan. Bandar ini juga dahulunya dikenali sebagai bandar nelayan oleh kerana kebanyakan penduduknya yang bekerja sebagai nelayan. Bandar Marang dahulu yang bangunannya terdiri daripada bangunan kayu, di mana sekarang ini Bandar Marang telah pun membangun dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi juga semakin maju dan pesat di bandar ini pada masa kini. Tugasan pertama yang diberikan adalah mengenai masalah pengangkutan yang dihadapi di Bandar Marang. Pertama, antara masalah yang sering dihadapi oleh penduduk adalah kesesakan lalu lintas, terutamanya di waktu puncak. Hal ini demikian kerana pertambahan bilangan kenderaan pada waktu awal pagi dan petang. Hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas yang melambatkan pergerakan orang awam, terutamanya pelajar untuk ke sekolah. Secara tidak langsung, ia turut menjejaskan dan melambatkan pergerakan para pekerja untuk ke tempat kerja pada waktu pagi. Kesesakan lalu lintas pada waktu puncak ini juga menjadi faktor peningkatan kes kemalangan jalan raya yang berlaku di Bandar Marang. Selain itu, laluan yang sempit di Jambatan Marang juga merupakan antara masalah pengangkutan yang sering dihadapi dan menyebabkan punca kesesakan lalu lintas berlaku. Jambatan Marang ini merupakan laluan utama dari Dungun dan Kemaman untuk menuju ke Bandaraya Kuala Terengganu. Di samping itu, banyak masalah juga timbul akibat pertambahan bilangan kenderaan dan kesesakan lalu lintas, terutamanya pada waktu musim perayaan. Yang kedua, antara masalah yang sering dihadapi oleh penduduk di Bandar Marang adalah kekurangan kenderaan awam. Kurang kenderaan awam boleh didapati di Bandar Marang seperti bas dan teksi. Hal ini menyukarkan proses pergerakan orang awam dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Selain itu, pencemaran udara juga berlaku kerana pertambahan bilangan kenderaan persendirian. Kenderaan awam seperti bas juga kurang menepati masa perjalanan, lalu menyukarkan pergerakan para penduduk untuk ke satu tempat yang lain untuk melakukan urusan seharian. Selain itu, tiada laluan khas untuk pejalan kaki dan kenderaan tidak bermotor. Kurang sejantas disediakan terutamanya di kawasan sekolah. Laluan basikal dan pejalan kaki juga tidak disediakan dan basikal juga menggunakan laluan yang sama dengan kenderaan bermotor yang lain. Hal ini meningkatkan risiko berlakunya kes kemalangan jalan raya di antara pejalan kaki dan kenderaan tidak bermotor. Seterusnya, polisi pengangkutan yang dicadangkan bagi mengatasi masalah yang berlaku di Bandar Marang. Yang pertama adalah membesarkan dan meluaskan laluan kenderaan, iaitu dengan menyediakan laluan alternatif selain Jambatan Marang yang merupakan jambatan utama yang menghubungkan Bandar Marang dengan kawasan di sekitarnya. Juga menyediakan lebih banyak lampu isyarat jalan raya agar kesesakan lalu lintas dapat dielakkan dan memperbesarkan dan meluaskan lagi laluan jalan raya. Yang kedua adalah menambah baik sistem pengangkutan awam, iaitu dengan menambah baik kualiti perkhidmatan pengangkutan awam.
memastikan kualiti dan keselamatan pengangkutan di tahap yang terbaik dan meneliti dan mengambil tindakan terhadap maklum balas daripada pengguna. Yang ketiga, menyediakan kemudahan khas kepada pengguna kenderaan tidak bermotor, iaitu dengan mewujudkan laluan pejalan kaki, menyediakan kemudahan laluan berbasikal kepada pengguna basikal, menyediakan tempat letak basikal khas di tempat awam dan pusat tumpuan orang ramai. Contohnya adalah seperti menyediakan tempat letak basikal di taman permainan, perpustakaan, kawasan rekreasi, arkid beli belah dan lain-lain. Seterusnya adalah perancangan jangka masa pendek selama 3 tahun. Yang pertama adalah dengan menambah baik sistem pengangkutan awam, iaitu dengan menambah baik infrastruktur seperti stesen dan hentian bas dan teksi. Seterusnya memastikan kualiti dan keselamatan pengangkutan berada dalam keadaan baik dan juga membuat khidmat maklum balas daripada para pengguna terhadap kepuasan infrastruktur sistem pengangkutan awam tersebut. Yang kedua, membina jalan alternatif. Dengan membina jalan alternatif, hal ini dapat membantu mengurangkan kadar kesesakan jalan raya. Peran ini juga boleh dicanangkan dalam pelaksanaan pembinaan jalan raya sebenar bagi perancangan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, menyediakan dan meningkatkan penerangan lalu lintas dan parkir kenderaan tidak bermotor. Antaranya dengan menyediakan tempat letak basikal dan motosikal serta keselamatan kenderaan persendirian juga hendaklah diutamakan. Juga dengan meningkatkan penerangan lalu lintas di kawasan jalan raya yang sibuk seperti lintasan zebra di kawasan persekolahan terutamanya. Dan yang terakhir adalah perancangan jangka masa panjang selama 30 tahun. Yang pertama dengan meningkatkan pembangunan sistem pengangkutan awam darat, iaitu sebagai contoh membangunkan sistem pengangkutan awam darat bersepadu seperti antara bas dan teksi. Juga menyediakan kemudahan perkhidmatan bas perantara di setiap pusat tumpuan orang ramai. Antaranya seperti MyBus, sistem perkhidmatan MyBus. Selain itu, Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ dan Majlis Daerah Marang iaitu MDM mesti merancang dan menetapkan piawai yang harus dipatuhi oleh syarikat pengangkutan awam sebelum beroperasi. Hal ini bagi memastikan keselamatan para pengguna terjamin. Juga membuat tinjauan kaji selidik kepada penduduk tempatan tentang cadangan pelaksanaan pelan-pelan tindakan baru bagi memajukan bandar. Yang kedua, mengawal pergerakan kenderaan berat, iaitu dengan menyediakan jadual bagi penggunaan kenderaan berat di jalan raya. Contohnya, penggunaan kenderaan berat hendaklah dilarang terutamanya pada waktu puncak seperti waktu awal pagi dan juga waktu petang, di mana para penduduk sibuk untuk ke sekolah, untuk ke tempat kerja ataupun untuk balik daripada tempat-tempat tersebut. Selain itu, mengelakkan kenderaan berat daripada selain itu, penarikan lesen sekiranya pemandu melakukan kesalahan jalan raya. Seterusnya, membina laluan pejalan kaki dan berbasikal. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik minat pengguna jalan raya untuk mengamalkan pengangkutan aktif dan mengurangkan kadar kesesakan jalan raya. Ini dapat membantu untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya dan juga masalah pencemaran alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.